Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam ceria, salam bahagia, salam inspirasi bersama Abang Mali Ali malam ni di malam ini tanggal 5 Julai tahun 2020. Alhamdulillah sekali lagi Allah izinkan untuk Abang Mali Ali bertemu dan bersiaran secara langsung dengan para penonton dan juga para pengikut setia laman FB Perbadanan Usahawan Johor Berhad. Jadi di kesempatan ini marilah sama-sama terlebih dahulu kita merapatkan kesyukuran kerana dengan berkat limpah kurnia Allah kita dapat bertemu dalam live yang pada malam ini bersama Abang Mali Ali. Bagi yang pertama kali melihat wajah Abang Mali Ali, salam perkenalan daripada Abang Mali Ali. Dan terima kasih juga pada penonton setia di laman FB Perbadanan Usahawan Johor Berhad. Juga terima kasih kepada kerajaan negeri melalui Perbadanan Usahawan Johor Berhad yang mana sudi menjemput Abang Mali Ali pada malam ini untuk berkongsi dengan anda semua. Berkongsi dengan anda semua serba sedikit pengalaman bagaimana Abang Mali Ali berniaga di tepi jalan. Jadi dengan ini Abang Mali Ali mohon izin pada anda semua sebelum Abang Mali Ali meneruskan pembentangan pada malam ini, Abang Mali Ali mohon rakan-rakan, sahabat-sahabat usahawan yang berada di luar sana yang bersama pada live pada malam ini agar dapat sharekan dulu. Sharekan video ini dan apa dengan harapan usaha ini kita dapat menjadi manusia yang lebih banyak memberi manfaat pada umat yang lain. Jadi sebelum tu uh, kita share dulu video ni supaya ramai lagi kawan-kawan kita dekat luar sana yang mungkin sekarang ni maklumlah sebagaimana kita semua tahu bahawa kita baru-baru ini telah dilanda dengan musibah yang satu yang tak pernah kita jangka yang mana pandemik COVID-19 telah menyerang. Yang mana kita mesti melawannya dan kita mesti menang. Dan lantaran uh, pandemik COVID-19 ni yang datang lebih kurang 3 bulan lebih macam tu, bulan 3 yang lepas, bermula 18 hari bulan 3 hingga ke hari ini dah 3 bulan. Jadi dah masuk bulan yang keempat. Jadi ramai usahawan-usahawan terutamanya usahawan-usahawan kecil ataupun Abang Mali Ali lebih suka sebut sebagai usahawan jalanan. Jadi sambil-sambil tu kita nak bantu usahawan jalanan kat luar sana supaya mereka dapat terus bangkit, berani dan berubah. Jadi mohon share dulu video ni sebelum Abang Mali akan mulakan. Lebih kurang dalam kita ambil masa biar ramai sikit yang tengok kan, barulah kita nak share pun lebih bersemangat lagi. Jadi sebelum tu kepada yang dah bersama mohon komen pagi. Kenapa pagi? Kerana orang berjaya sentiasa pagi hidupnya. Jadi kepada anda semua, komen pagi. Komen dekat bawah tu, tanda sokongan anda bahawa kita nak berjaya mesti kena bersemangat. Jadi terima kasih. Ada komen juga tu. Tersekat, tak clear sangat gambar. Suara slow. Allah Akbar, suara slow Okey, kalau macam tu izinkan Abang Mali Ali adjust sikit. Okey, terima kasih. Sambil tu tolong share Abang Mali Ali nak adjust. Okey. Okey. Hai, Assalamualaikum. Boleh dengar suara Abang Mali Ali sekarang? Boleh komen, tolong komen kat sini supaya Abang Mali Ali boleh tahu suara dan juga apa visual clear atau tidak di luar sana. Ramai sahabat-sahabat Abang Mali Ali bersama pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan Abang Mali Ali. Okey, sekarang macam mana audio? Boleh dengar clear?
Okey, suara kurang clear. Okey, sekarang dah clear belum? Sekarang clear tak? Boleh tolong komen kat bawah tu. Boleh komen pagi. Macam mana tu? Kita nak pastikan dulu sound dan juga visual clear dekat luar sana. Dengar jelas. Okey, Papa Rangers Kampung Melayu Raya. Yes, ramai sahabat-sahabat Abang Malali bersama. Abdul Aziz Mursidi, alhamdulillah Abang Lee ada. Okey, clear dan jelas bos. Okey, terima kasih. Jadi Abang Malali mohon anda semua untuk share dulu, sharekan video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian Abang Malali pada malam ni. Okey. Abang Malali ada sedikit ada buat study juga tadi siang. Uh, yang mana untuk tujuan pembentangan malam ni kita santai-santai je, okey, bersama Abang Malali. Yang pertama kali melihat wajahnya, inilah dia seorang tukang tolak troli epok-epok JDT di tepi jalan. Alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh, sambil-sambil tu ada yang boleh share. Jadi sekarang ni ada masa, kita ada 4 minit lagi, untuk kita share. Jadi Abang Malali akan teruskan share dulu supaya rakan-rakan kita kat luar sana yang mungkin tengah down sekarang, dia orang boleh ambil iktibar daripada live kita pada malam ini. Jadi kita tolong share dulu. Okey? Jalan. Alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu sebelum alright. Okey. Yang baru masuk tu Norizan Salim. Selamat datang bersama dalam live pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan Abang Malali pada malam ni. Juga kepada anda semua yang bersama. Jadi kita mohon supaya ramai yang tengok live pada malam ini dan ramai orang dapat manfaat. Jadi Abang Malali cuba kongsikan di beberapa grup yang sempat, okey. Sambil tu Abang Malali juga mohon anda semua untuk tolong share sekali lagi. Alright. Okay. So, okay, alright. So, gambar pun clear. Abang Malali tengok dekat sini. So, terima kasih yang bersama. Sekarang ni dah semakin ramai yang menonton. Jadi, Abang Malali terus mengharapkan agar sepanjang pembentangan ini nanti dapat kita terus sama-sama share. Tetap share. Sambil kita dengar, sambil tu kita share. Jadi, nanti ramai kawan-kawan kita kat luar sana boleh tengok live ni dan mereka juga boleh share. Bila boleh share tu insya-Allah ramai kawan-kawan kita boleh tolong. Mungkin bila cerita tentang tolong ni, tentang pertolongan ni tak semestinya dengan wang ringgit sahaja. Tapi mungkin kita boleh menolong mereka dengan memberikan semangat ataupun satu satu jalan untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka. Kita boleh bagi pendapat, kita boleh bagi semangat kepada mereka. Kalau bukan kita yang menyokong mereka, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi hari ini Abang Malali mohon untuk kita dapat sharekan dulu. Ada lagi 3 minit, okey? So, Abang Malali nak share ni. Alright. Kita teruskan share dulu. InsyaAllah lepas ni ramai kawan-kawan kita akan lebih berjaya dalam perniagaan. Okey. So nampak macam dah ada 33 orang. Jadi kita mengharapkan agar live pada malam ini boleh mencecah mungkin 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dan kita mengharapkan ramai lagi usahawan-usahawan jalanan dekat luar sana boleh mula berani bangkit merubah kehidupan. Tak kisah bagaimana mereka bermula, tetapi hari ini bila berlakunya isu COVID-19 kita lebih bersemangat kerana kita tahu 3 bulan yang lepas kita duduk dalam rumah kita tak boleh buat apa-apa. Kalau kita nak keluar rumah nasib tak baik kena tangkap, kena denda. Jadi dan paling penting bukan sekadar denda tapi mungkin kita berdepan dengan ancaman virus COVID-19 yang boleh menyebabkan kita kehilangan nyawa. Jadi cabarannya lebih besar sebenarnya dan bila kita ada satu platform yang baik terutamanya melalui usaha kerajaan negeri yang mana digerakkan oleh Perbadanan Usahawan Johor Berhad ini banyak membantu usahawan-usahawan dekat luar sana. Jadi
Sekali lagi Abang Malik Ali mohon pada rakan-rakan yang bersama dengan Abang Malik Ali pada live pada malam ini agar dapat terus manfaatkan Facebook PUJB ni, kita terus share supaya ramai kawan-kawan kita dapat maklumat yang baik tentang PUJB ni, dengan kerajaan negeri, dengan kerajaan pusat banyak memberikan peruntukan-peruntukan pada usahawan. Jadi kita sama-sama rakan-rakan usahawan, kita support each other, insya-Allah. Kalau ibarat lidi, sebatang lidi, kalau nak patah senang je. Tapi kalau lidi tu ada secekak, kita nak patahkan susah. Jadi yang penting kerja sama. Okey. Jadi alhamdulillah dah 10 minit dah Abang Malik Ali dapat tengok dekat sini dah ada 17 share. Sambil tu Abang Malik Ali terus mengharapkan agar lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita yang bersama pada malam ini untuk terus share video ini, kerana malam ni Abang Malik Ali akan share pengalaman sebenar Abang Malik Ali berada di tepi jalan. Okey. Ada yang dah ready ke belum? Ya, yang baru bersama dah komen tu. Azwari Yusof, wassalam bos Ali. Yes. Zul Azmi Haris, salam. Yes. Waalaikumsalam. Hazidah Hidah juga ada bersama pada malam ini. Jadi, Muhammad Fitri Azmi juga bersama. Terima kasih pada malam ini. So, pada rakan-rakan yang bersama, dah ready malam ni Abang Malik Ali nak kongsikan. Abang Malik nak kongsikan apa dia? Nak kongsikan tips macam mana nak buat sale 1 juta di tepi jalan dengan produk RM1. Okay. Are you ready? Ada yang dah ready ke ni? Sambil-sambil tu kita berterima kasih juga pada Tuan Azizi yang sudi menjemput saya, yang mana Puan Nurul juga terlibat dalam urusan ini, menjemput Abang Malik Ali. Jadi kita ada orang yang memang nak bantu usahawan. So mohon rakan-rakan usahawan yang bersama pada malam ini untuk terus like dan share, sebab malam ni Abang Malik Ali akan share satu pengalaman yang bukan teori tapi adalah pengalaman sebenar. Apa yang Abang Malik Ali nak bagi ni, tips ini adalah pengalaman sebenar. Okey. Dari dia. Okey. So untuk makluman anda semua yang bersama dengan Abang Malik Ali, okey. Sale 1 juta dengan produk RM1. Ya, betul. Terima kasih Abang Lee JB. Jadi sebenarnya sebelum terlambat, izinkan Abang Malik Ali nak perkenalkan diri dulu. Okey. Nama sebenar adalah Jasmine bin Panot, berasal daripada Johor Bahru, Kampung Maju Jaya, Kempas. Okey. Dan 11 tahun menumpang kasih di Bumi Bertuah Pontian, Johor Darul Takzim. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada orang Pontian yang banyak support usaha Abang Malik Ali selama 10 tahun mengusahakan perniagaan karipap. Tapi bagi Abang Malik Ali komersialkan dengan nama Epok-Epok JDT Ali-Ali. Jadi itulah dia sebersikit pengenalan tentang Abang Malik Ali, yang mana adalah seorang pengusaha karipap. Okey, biasa orang panggil karipap, tapi Johor dia luar biasa. Johor ni memang kaya dengan kelainan, keunikan, dengan rakyatnya yang rajin, dengan gaya hidup orang kita yang memang yang advance kan. Jadi kita hari ini kita ambil peluang bersama Perbadanan Usahawan Johor Berhad untuk kita sama-sama membantu memartabatkan ekonomi diri, keluarga dan ummah. Jadi Abang Malik Ali bermula di tepi jalan, okey, 10 tahun yang lepas di Bazar Ramadan, tetapi buat sehingga 2016 perjalanannya agak kurang memberangsangkan. Jadi bermula 2016, okey, lebih kurang kalau tak silap bulan 10 lebih kurang tahun 2016, Abang Malik Ali nekat untuk menjaja karipap sepenuh masa. Yang mana kalau anda lihat logo Abang Malik Ali, okey, logo di baju di mana? Sini. Okey, logo ini adalah gambaran sebenar Abang Malik Ali waktu mula-mula sekali menjaja. Jadi ada juga yang tanya dengan Abang Malik Ali, mana datang nama Abang Malik Ali tu kan? Okey. So sejarahnya bermula begini. Allahu Akbar, ya Allah. Ini kalau nak cerita sebenarnya sedih ni cerita banyak. Tapi sebab kerana kesedihan itu, Abang Malik Ali jadikan sebagai pembakar semangat untuk Abang Malik Ali berani bangkit dan berubah. Pagi.
Jangan kita jangan bukan tengok orang malam ni kita santai-santai je. Ada yang komen tu baju free tak ada, bos. Allah Akbar. Okey, so Abang Malik Ali mula di tepi jalan 2016. Kenapa Abang Malik Ali nekat untuk menggantungkan tali di tengkuk dan Abang Malik Ali letakkan kontainer yang mana Abang Malik Ali bawa untuk mengisi karipap? Atuk Boncik masuk tu pagi katanya. Orang berjaya sentiasa pagi hidupnya. Okey. Jadi berbekalkan kontainer yang digantungkan di bahu ini, Abang Malik Ali waktu itu berdepan dengan ujian yang sangat kecil. Alhamdulillah sangat kecil. Allah sesungguhnya kita ada Allah yang Maha Besar. Di saat kesulitan, di saat kita hidup dalam kesusahan itu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Okey. Kenapa? Okey, nak Abang Malik Ali cerita yang betul ke nak cerita yang bohong ni? Ah, nak tahu cerita yang betul ke cerita yang bohong? Okey, pasti cerita yang betul kan? Okey. Dah dibagi tahu awal-awal tadi, Abang Malik Ali akan kongsikan pengalaman sebenar bagaimana Abang Malik Ali buat jualan 1 juta dengan karipap yang berharga RM1. Okey. Waktu itu Abang Malik Ali nekat untuk gantung dan menjaja karipap di pasar besar, pasar ikan, kemudian di pasar malam dan di sekitar Bandar Pontian. So Abang Malik Ali jalan kaki sambil manggil orang karipap, karipap. Masa itu karipap JDT, okey. Waktu itu karipap JDT. Kenapa JDT? Sebab Abang Malik Ali ambil semangat aura JDT itu yang mana daripada pasukan belasahan satu ketika dulu, dah berapa puluh tahun tak pernah menang Malaysia Cup, tak pernah menang Liga Super, benda semua kan. Tapi bila TMJ buat satu transformasi, anjakkan paradigma, maka JDT itu menjadi jagoan sehingga hari ini. Dah berapa kali jadi juara Liga, betul tak betul? Jadi waktu tu 2016 memang JDT baru nak naik, memang tengah perform, tengah fight, Abang Malik Ali tukarkan nama daripada Karipap JDT kepada Epok-Epok JDT. Ni cerita dia. Nak tahu cerita dia? Macam mana datang epok-epok JDT. Okey, karipap JDT tadi Abang Malik Ali panggil orang dengan karipap JDT, karipap JDT, karipap JDT. Waktu pertandingan memancing di Karnival Pontian, ada satu kumpulan pemancing yang mana terdiri daripada budak-budak muda. So bila Abang Malik Ali teriaklah karipap JDT, karipap JDT, karipap JDT, di antara 3 orang ni salah seorang menjerit, "Bang, apalah bang, bukan karipap, Johor epok-epok lah. Abang cuba nyanyi macam ni lagi. Epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT." Dia nyanyi macam tu tau. Abang Malik Ali bila dengar macam tu je, Abang Malik Ali terus minta dia ulang sekali lagi dan Abang Malik Ali rakam. Yang paling best, 3 orang hamba Allah ni memang sporting. Dia ambil dia punya baldi ke apa benda, dia bergendang kat situ. Dia nyanyi sekali lagi lagu Epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT, epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT. Macam tu ni Allah nak bagi rezeki, tahu. Di sebalik kesulitan tu ada kesenangan. Rupa-rupanya Allah nak bagi rezeki epok-epok JDT dalam kehidupan Abang Malik Ali. Siapa sangka kalau ketika itu 2016 Abang Malik Ali berhadapan dengan ujian yang paling besar dalam hidup Abang Malik Ali, dah tak ada duit lagi selain daripada duit yang RM40, yang itulah Abang Malik Ali gunakan untuk beli tepung, beli kentang, beli bawang, beli apa untuk hasilkan epok-epok JDT. Dan bermula dari itu, 4 tahun Abang Malik Ali konsisten menjaja di tepi jalan. Alhamdulillah bulan Februari 2020 yang baru lepas, Abang Malik Ali dapat total dia 1,46,000. Hasil jualan daripada 4 tahun. Jadi alhamdulillah semua ini bukan kerana Abang Malik Ali yang hebat, tetapi kerana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang. Sesungguhnya tiada yang lain selain daripada Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha Pembuka jalan, Allah yang Maha Penolong. Jadi kita tak ada apa-apa sebenarnya. Jadi kalau nak ditanya rahsia macam mana buat 1 juta di tepi jalan, Abang Malik Ali kata, just do it. Just do it. Tu je. Buat je. Betul atau salah, itu bukan persoalannya. Yang penting bila kita buat, insya-Allah Allah akan berikan rezeki pada kita. Tapi
perlu diingat bahawa nak berjaya di dunia perlu ada ilmu, nak berjaya di akhirat perlu ada ilmu. Nak berjaya di dunia dan di akhirat perlu ada ilmu. Jadi dalam pada tu kita buat, kita kena tambah ilmu kita setiap hari. Tu yang paling penting. Jadi kita bersyukur kalau sekarang dulu masa Abang Malali mula 10 tahun lepas Facebook belum berapa berfungsi macam sekarang, Abang Malali sangat menghadapi kesukaran. Terutamanya golongan apa digital dinosaur macam Abang Malali ni yang lahir tahun 70-an. Kebanyakan ramai bukan ramai lah. Ada segelintir yang kurang kemahiran dalam IT. Jadi itu kekangan. Namun demikian dengan izin Allah itu bukan halangan. Itu bukan halangan dan sebagai buktinya, sebagai contoh, digital dinosaur yang anda tengok depan anda ini pun boleh buat live di Facebook dan boleh menjual melalui Facebook. Dan Alhamdulillah 4 tahun Facebook adalah platform iklan utama Abang Mali Ali. Okey. Jadi nampak bagaimana Allah nak bagi rezeki. Nanti Abang Mali Ali akan bagi poinnya. Poin pada kisah Abang Mali Ali ni tadi. Okey. So, sekarang ada yang ramai juga yang komen kat sini, ayo support peniaga Melayu. Yes, kita kena support peniaga kita. Kita jangan terlalu kita pergi pada kepada isu peniaga asing apa kita pergi, tapi kita sendiri tak ada usaha nak bangunkan ekonomi bangsa kita. Kita dok salahkan mereka. Jadi ini juga main peranan kepada perkembangan perniagaan seseorang. Okey. Jadi yang penting kita fokus dulu. Kita fokus pada apa yang kita buat. Jadi insya-Allah nanti Allah akan bagikan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Okey. Sebab rezeki malam ni just nak share kegembiraan dengan anda semua. Uh, Sebelum live ni tadi Abang Mali dapat rezeki yang tak diduga, tak pernah diduga. Jadi tak pernah terfikir nak dapatkan itu dan ini, tapi bila Allah nak bagi tanpa sebab Allah bagi. Jadi ini poin yang anda perlu, bukan Abang Mali bukan nak mengajar, okey, just share daripada pengalaman bagaimana waktu tu Abang Mali berada pada satu saat yang paling sukar, namun Abang Mali jadikan itu sebagai penyebab untuk Abang Mali melakukan turning point. Okey. So daripada tadi yang ada satu grup 3 orang nyanyi lagu epok-epok JDT alih-alih tu, okey, Abang Malali rakam, Abang Malali share dekat grup WhatsApp waktu tu, dan kawan-kawan dalam grup WhatsApp kata, "Bro, now the time bro. Terus buat bro, terus maju ke depan, terus buat apa kau nak buat kau buat je." Ramai kawan-kawan cakap macam tu je. So, jadi bila kawan-kawan kita cakap macam tu, kita rasa semangat. Betul? Kita rasa semangat dan kita rasa, nak buat lagi baik, nak buat lagi baik, nak buat lagi baik. Jadi kat situ Abang Madari pun terus tukarkan daripada Karipap JDT kepada Epok-Epok JDT. Dan bermula daripada itu Abang Malali menyanyikan lagu Epok-Epok, Epok-Epok, Epok-Epok JDT. Itulah yang Abang Malali laungkan waktu menjaja epok-epok di tepi jalan ataupun karipap di tepi jalan. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah 6 bulan Abang Malali menjaja dengan guna tali tadi yang ada kontainer. Jadi Abang Malali diuji dengan kesakitan di tangan di sebelah kanan. Tangan di sebelah kanan tak boleh diangkat macam ni, tak boleh. Hanya boleh angkat macam ni. Kalau nak pusing belakang pun badan semua kena pusing. Jadi orang kata teling. 6 bulan menggantungkan tali di bahu tu dengan bawa kontainer kan. Berat mungkin kan. Jadi mungkin saraf kat sini. Jadi doktor kata jangan buat macam tu. Dia kata cari cara lain. So Abang Malali tukar kepada troli. Tapi itu pun sebab macam mana Abang Ali nak tukar pada troli, itu semua rezeki Allah yang bagi. Allah yang bagi, yang mana bila Abang Ali guna troli tu bermulalah jualan daripada 300 naik kepada 400, 500, 600 dan terus seterusnya 1000 dan 1000 lebih macam tu setiap hari. Jadi Alhamdulillah
melalui perniagaan itu, karipap itu Jadi mungkin ada yang tanya-tanya juga, karipap tu karipap frozen ke karipap panas kan? So yang Abang Mali Ali jual adalah karipap panas. Karipap panas dia ada 4 jenis, dia ada telur, sardin, ayam, daging macam tu. So ada 4 perisa, itulah yang Abang Mali Ali jual daripada harga RM1, RM1.20 dan juga RM1.50 waktu tu. Jadi harga tu dah 7 tahun tak berubah. Jadi Abang Mali Ali jual juga. Jadi kalau kita tengok dekat sini Abang Mali Ali belajar bagaimana bila tak ada buat calculation yang betul, maka letak harga pun tak betul. Jadi bila letak harga tak betul, kita nak mengembang pun susah sebab banyak benda kita tak kira. Contohnya kos marketing kita tak kira. Kita hanya kira, kita anggap beli barang 10, jual 20, untungnya 10. Sebenarnya tak sampai 10 pun. Sebab apa? Kos minyak, kos apa, kos api air, kos apa lagi, kos petrol, kos telefon, kos marketing, top up, semua nak kena kira tak? FBX, itu semua dalam marketing yang ramai orang selalu terlepas pandang. So pada rakan-rakan juga sambil Abang Mali Ali meneruskan cerita, Abang Mali Ali mohon komen, like dan share video ni. Sebab setahu Abang Mali Ali lepas PKP ni, dalam keadaan PKPP ni, masih ada lagi kawan-kawan kita kat luar sana yang masih down. Masih tak tahu nak buat apa sebab bisnes dia sebelum ni dah tak boleh nak buat dah. Ada kawan Abang Mali Ali waktu bulan puasa dah order barang untuk jualan di bazar raya dan bazar raya tak ada bulan puasa. So dia lost banyak duit waktu tu dan dia down sampai sekarang masih down lagi. So Abang Mali Ali apa yang boleh Abang Mali Ali buat adalah just bagi kata-kata semangat pada dia. Jadi Abang Mali Ali mohon untuk anda semua share sebab apa? Pengalaman yang Abang Mali Ali dapat ni, yang Abang Mali Ali nak kongsikan ni hanya jualan RM1 je pun. Produk RM1 je tapi Abang Mali Ali boleh buat 1 juta sales. Alhamdulillah, Allah izinkan. Bukan kerana hebat, tidak sama sekali, na'udzubillah. Bukan kerana hebat tetapi kerana Allah yang bantu. Bila mana kita usaha, insya-Allah ada kejayaannya. Jadi pada anda yang mungkin sekarang ni mungkin bisnesnya tak berapa menjadi kan. Jadi jangan risaulah, jangan risau. Sebab apa? Ini semua hanya sementara je. Jangan risau. InsyaAllah akan datang bisnes anda akan kebabum. InsyaAllah lepas ni bisnes anda akan kebabum. Anda kena tengok video ni sampai habis. Kerana apa? Orang berjaya bila dia mulakan sesuatu, dia akan buat sampai habis. Beza dengan orang gagal. Orang gagal macam mana? Dia buat sesuatu, dia berhenti. Kejap buat tu, kejap buat ni, last-last yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Okay. So, bermula daripada itu, Abang Mali tukar patroli, sedikit demi sedikit peningkatan mula berlaku. Jadi daripada, tapi cepat, memang cepat. Ambil masa kurang lebih dalam 3 bulan macam tu Abang Mali Ali dapat jualan 1,000. Lebih kurang macam tu lah. 3 bulan, 4 bulan. Mula pakai troli terus naik jualan 1,000. 1,000 lebih macam tu. So memang ada masa Abang Mali Ali sendiri rasa tak percaya dengan apa yang Allah bagi. Tapi sebenarnya di sebalik apa yang Allah berikan ini memang dah tertulis. Memang dah tertulis rezeki itu untuk kita. So yang Abang Mali Ali nak sharekan malam ini adalah bagaimana nak buat 1 juta tu. Okey. Sebab ini kalau kita nak cerita tentang marketing strategi atau cara menjual, Abang Mali Ali minta maaf, Abang Mali Ali bukan pakar dalam bidang tersebut. Untuk strategi bisnes apa, bukan, Abang Mali Ali bukan orangnya. Abang Mali Ali adalah orang yang tidak patah semangat. Jadi orang kata tak boleh, orang kata susah, itulah yang Abang Mali Ali buat. Macam Papa Rangers Kampung Melayu Raya komen semangat luar biasa. Yes, itu adalah Abang Mali Ali. Jadi Abang Mali Ali nak kongsikan pada malam ini adalah strategi bagaimana kita nak drive diri kita untuk capai jualan 1 juta. Ada yang nak tahu tak? Ada yang nak tahu tak? Sebab kalau marketing strategi baik,
Plan strategik baik, action plan baik, tapi tak ada action. Agak-agak dapat tak jualan 1 juta, 2 juta, 3 juta atau 4 juta? Tak dapat. Memang tak dapat. Sebab tak ada tindakan. Jadi malam ni Abang Malik nak sharekan poin yang pertama untuk anda capai jualan 1 juta ringgit adalah, okey, poin yang pertama. Boleh tolong catat tolong komen dekat ruangan komen tu, boleh tolong komen di ruangan komen. Tips yang pertama adalah mindset. Yes. Bagaimana nak buat 1 juta? Mindset positif. Mindset positif. Mungkin ada yang kata, alah mindset positif. Dah biasa dengar lah mindset positif. dah biasa dengar. Magnet rezeki. Dah biasa dengar dah. Orang dah biasa dengar. Semua dah biasa dengar. Cerita tentang mindset. Semua orang kata tahu mindset. Tapi mindset bagaimana yang kita perlu ada untuk kita capai jualan 1 juta? Okey, ada sahabat saya, Abang Haji Ahmad Arifin tu dah tentu mahu tahu bro. Mindset. So mindset ni, kalau cerita tentang mindset yang positif sahaja, tak cukup. Kita tak boleh ada sekadar mindset positif. Tak cukup. Yes, ada yang komen tu kat bawah. Mindset positif, pemikiran positif. Yes, betul lah tu. Okay. Ada mindset je tak cukup. Ada mindset je tak cukup. Mindset positif tak cukup. Habis nak tambah dengan apa? Mindset apa? Mindset yang kreatif. Mindset yang kreatif. Tadi Abang Malik Ali dah cerita lah. Macam mana Abang Malik Ali dapat nama. Okey. Macam mana Abang Malik Ali tukar tadi daripada gantung kepada troli. Tadi tak cerita sebenarnya macam mana dapat nama Abang Malik Ali tu kan. Okey. Jadi mindset positif dulu. Jadi mindset positif ni penting untuk drive diri kita nak melakukan sesuatu. Kenapa? Ini berkait rapat dengan bagaimana Abang Malik Ali dapat nama Abang Ali. Kenapa Abang Malik Ali dapat nama Abang Malik Ali? Mungkin sebab Abang Malik Ali menyanyikan lagu Epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT. Mungkin kerana nama tu, maka ramai orang, ramai supporter Abang Malik Ali, dia panggil Abang Ali. Jadi nampak tak? Bayangkan kalau Abang Malik Ali masa tu pemikiran Abang Malik Ali negatif. Abang Malik Ali tukar tak daripada pergi supply kedai kepada menjaja direct selling? Ada tak? Takkan buat punya. Sebab mindset negatif. Jadi Alhamdulillah Allah izinkan Abang Malik Ali ada mindset yang positif. Tapi tak mudah tau. Tuan-tuan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, rakan-rakan sahabat, usahawan yang bersama dalam live Perbadanan Usahawan Johor Berhad pada malam ini. Tak mudah kita nak terapkan mindset yang positif dekat pemikiran kita. Sebab apa? Dekat luar sana ramai sangat orang yang negatif. Betul tak betul? Betul tak betul? Contoh Abang Malik Ali declare Abang Malik Ali dapat sale 1 juta. Ada orang kata, tak ya. 1 juta. Itu orang negatif, betul tak betul? Jadi Alhamdulillah Abang Malik Ali biarkan je orang tu nak cakap apa pun, Abang Malik Ali fikir lepas ni nak buat sale 2 juta. Dan untuk makluman anda sahabat-sahabat usahawan semua yang menonton pada malam ini, mohon mendoakan kerana sekarang ni malam ini Abang Malik Ali bersama seorang sahabat Abang Malik Ali yang bersama juga dalam live pada malam ini, Abang Lee, bersama-sama pada malam ini buat kertas kerja untuk Abang Malik Ali bentangkan pada Rizda Beach Challenge tahun 2020 ini, yang mana menawarkan geran bernilai RM50,000. Malam ni Abang Malik Ali berada dekat homestay ni. Okey, sebab nak siapkan proposal yang Abang Malik Ali akan bentangkan pada program tersebut yang akan diadakan di Kelantan pada 8 hingga 10 hari bulan Julai ni. Lusa, hari Selasa Abang Malik Ali dah bergerak ke Kelantan. Doakan Abang Malik Ali dapat
geran 50,000 tu, yang mana geran tu nanti insya-Allah boleh melengkapkan peralatan mesin dekat kedai yang mana Abang Malali nak capai jualan 2 juta dalam masa 2 tahun. Ha. Sebab Abang Malali dah buat 1 juta dalam masa 4 tahun. So lepas ni Abang Malali kena buat 2 juta 2 tahun. Serius. Sebab yang paling susah adalah kita nak capai 1 juta pertama. Jadi bila kita dah capai 1 juta pertama, insya-Allah kita nak capai 1 juta, nak capai 2 juta, 3 juta, 4 juta, kita dah tahu jalan macam mana. Sebab kita dah buat, kita dah tahu dah, kita dah ada result. Dan momentum kita dah ada dah. Kita punya motivasi tengah take off ni. Jadi kita betul-betul manfaatkan apa yang Allah tengah bagi ni untuk kita lebih berjaya supaya kita boleh beri lebih banyak kepada kawan-kawan kita kat luar sana. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, rakan-rakan usahawan yang bersama pada malam ini, kita nak berjaya, nak kaya bukan sebab untuk kita saja tuan-tuan. Kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kita nak berjaya kerana kita nak bahagia dan membahagiakan. Jadi kita kena berjaya tuan-tuan. Jadi yes, road to success Abang Lee. Jadi Abang Malali malam ni memang serius. 2 malam ni dengan malam esok Abang Malali nak buat. So 7 hari bulan Abang Malali dah kena gerak ke Kelantan untuk buat presentation di sana. Jadi sama-sama doakan kejayaan ini dan usaha ini, doa kalian semua menjadi pemangkin semangat Abang Malali untuk buat lebih baik supaya Abang Malali boleh bantu lebih ramai lagi usahawan kat luar sana. Kerana apa? Abang Malali ingat dulu waktu Abang Malali susah, kawan-kawan semua hilang. Itu cerita biasa kan? Jadi kalau mindset tak betul, macam mana? Boleh jadi ting-tong. Okay, so santai je dengan Abang Malali, memang santai kerana Abang Malali adalah usahawan jalanan. Abang Malali lah dapat sale 1 juta di tepi jalan. Okay, mindset positif. Yes, ada yang komen tadi mindset positif. Kena mindset positif. Kalau mindset tak positif, anda buat apa pun tak jadi. Tak percaya? Pernah tak nasi dah kat tangan, tinggal masuk mulut, nasi tu jatuh. Memang Allah dah tentukan. Tetapi itulah ibarat kalau kita nakkan rezeki tapi mindset kita negatif. Nanti kalau tak jadi macam mana? Nak buat sesuatu selalu fikir kalau tak jadi macam mana? Tapi cuba jadi orang yang positif, tanya balik pada diri, kalau jadi macam mana? Orang cakap kalau tak jadi macam mana? Dah keluar modal besar-besar. Tanya balik. Kalau jadi macam mana? Pernah tak tanya diri? Kalau jadi macam mana? Jadi itu cara Abang Malali, mindset positif. Mindset positif. Elakkan kawan-kawan yang negatif, elakkan benda-benda yang negatif, elakkan tengok movie-movie yang fight-fight, elakkan tengok video-video yang accident, elakkan tengok video-video yang cerita hantu. Kan? Elakkan tengok cerita drama-drama yang porak-peranda tu. Abang Malali pun kadang tengok juga tapi kuranglah kan. Jadi Abang Malali banyak tengok video Aspa Badrul sekarang ni. Abang Malali banyak tengok video Aspa Badrul. Cuba tengok YouTube Aspa Badrul. Okay. So itu cara Abang Malali nak positifkan diri Abang Malali, mindset Abang Malali. Yes. 1 million already achieved. Go for next 2, 3, 4, 5 million. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kejayaan kita bermula dengan tindakan. Jadi mindset adalah asasnya. Mindset kena positif. Mindset kena positif supaya anda boleh melihat peluang-peluang lain. Okey. Abang Malali ada masa kurang lebih 1 jam. Tapi tadi pihak pengurusan PUJB maklumkan nak terlebih sikit boleh. Dia kata 10 suku. So siapa yang nak Abang Malali habiskan 10 suku boleh type dekat komen 10 suku. Kalau tidak Abang Malali akan live setakat pukul 10 saja. So ada dua poin besar lagi Abang Malali nak kongsikan. So yang pertama tadi mindset, ada 20 minit boleh habis ke tidak tak ni kan? Okay. So ada tak yang nak Abang Malali habiskan pukul 10 suku atau pukul 10 je? Dah tak sabar nak tidur ke ada kerja lain nak buat? Okay. Okay 10 suku. Okay, alright. So mindset kenapa mindset? Kita kena ada, bila mindset kita positif, dia akan menjanang kepada mindset yang kreatif.
Mindset kreatif walaupun ada masalah tapi dia tak jadikan itu masalah, tapi dia kalau contohlah, katalah dia nak mulakan bisnes tu modalnya tak ada, dia cukup sekadar menggunakan modal apa yang ada. Dia jadi kreatif. Contoh Abang Mali Ali sendiri, uh, gunakan tali tu, saya bawa tong tu dan itu modal apa yang ada. Modal apa yang ada Abang Mali Ali gunakan. Itu adalah kreativiti. That's why kalau anda negatif, anda tak akan dapat melihat benda-benda yang orang lain rasa lain daripada yang lain, luar biasa. Padahal benda tu biasa je. Biasa je tapi orang lain melihat benda itu luar biasa sebab orang lain tak buat. Kenapa Abang Mali Ali buat perkara yang orang lain tak buat? Kenapa Abang Mali Ali buat perkara yang orang lain tak buat? Sebab bila kita buat perkara yang orang lain tak buat, kita akan dapat apa yang orang lain tak dapat. Clear? Tak mungkin kita makan nasi ayam, kita dapat nasi biryani. Betul? Kalau kita makan nasi ayam, kita akan rasa nasi ayam. Kita makan nasi biryani, kita akan rasa nasi biryani. Begitulah dia dengan tindakan. Selagi kita buat perkara yang sama, kita tak ubah, kita tak akan dapat selain daripada benda yang sama. Jadi itu perlukan mindset yang kreatif. Jadi dengan mindset yang kreatif ni tadi, insya-Allah kita akan dapat banyak idea, kita akan dapat banyak jalan untuk kita selesaikan masalah-masalah kita. Kerana orang gagal, dia akan contoh orang gagal tayar motor dia pancit pun dia rasa nak mati. Sebab apa? Mindset dia negatif. Tapi kalau orang gagal, orang berjaya, dia belum berjaya mana tapi mindset dia punya mindset orang berjaya, dia positif, dia akan ada kreativiti untuk mencari jalan penyelesaian. Kalau tak ada motor, jalan kaki. Abang Mali Ali jalan kaki oi. Siapa belum rasa jalan kaki? Berbatu-batu Abang Mali Ali jalan kaki. Alhamdulillah Allah izinkan. Kerana apa? Bila mindset kita positif, kita sentiasa bersangka baik pada Allah. Abang Mali Ali bukan kata Abang Mali Ali sentiasa bersangka baik. Tapi kita kena sentiasa bersangka baik. Bukan kata anda semua tidak bersangka baik. Tapi kita perlu bersangka baik. Kerana apa? Allah kata, sesungguhnya aku bertindak mengikut sangkaan hamba-hambaku. Kan? Ini bukan ustaz ni. Ini baru nak start. Okay? Okay. So, kena kreatif. Dan barulah. Okay, dapat tadi dalam mindset. Mindset positif. Kemudian mindset kreatif. Kemudian mindset produktif. Mindset produktif ni, dia sentiasa nak capai lebih daripada orang. Dia mesti nak capai lebih daripada orang. Dia dah dapat 1 juta, dia nak 2 juta. Nak 2 juta, nak 3 juta. Dah 3 juta, nak 4 juta. Sebab apa? Bukan sebab dia nak kaya sangat. Tapi sebab dia nak bagi pada orang lain juga. Bukan bagi yang 1 juta tu. Tapi maksudnya, dengan adanya duit yang berjuta-juta tu, bolehlah dia berkongsi rezeki dengan ramai orang. Jadi, ini yang apa orang berjaya buat. Semakin banyak dia dapat, semakin banyak dia bagi. Tapi sebenarnya semakin banyak dia bagi, insya-Allah semakin banyak Allah bagi. Kan? Jadi kita bagi dulu. Bagi. Itu dia. Teknik menjemput rezeki. Malam ni dapat banyak ni. Sebab ini Abang Mali Ali kongsikan pengalaman sebenar duduk di tepi jalan, tuan dan puan. Ini bukan cerita teori daripada buku. Tidak. Ini apa yang Abang Mali Ali buat. Okay? So, mindset produktif. Jadi 3 benda ni tadi dalam mindset positif, kreatif dan produktif, okey. 3 elemen ini dia akan membentuk belief system yang betul. Jadi ini siapa tak tengok memang rugi. Sebab apa? Ramai orang tak ada belief system yang betul. Ramai orang belief system dia ke laut, tak ke mana menyasar-nyasar. Dia bila buat sesuatu dia selalu senang cakap macam ni, belief system ni paling teruk, dia tak yakin pada diri sendiri. Belief system. Sebab tu, kita kena ada mindset positif. Bila mindset positif, kita kreatif, kita produktif, baru datang belief system. Kita buat apa pun boleh. Kita buat apa pun insya-Allah jadi. Itu dia. Belief system. Belief system ni memang, pemikiran produktif nak lebih dari orang lain. Yes. Belief system ni. Belief system. Abang Mali Ali, siapa yang kenal dengan Abang Mali Ali? Dulu Abang Mali Ali macam-macam berniaga. 2011 sampai 2016 tu kedai makan lah, warung tepi jalan lah, supply kedai restoran Cina.
gerai-gerai tepi jalan, Abang Mala Ali supply hantar konsep dalal je. Jadi pengalaman-pengalaman itu mengajar Abang Mala Ali untuk bertahan. Konsisten dalam tindakan ini. Kenapa? Mindset ini percaya satu hari nanti Abang Mala Ali akan dapat capai jualan jutaan ringgit. Dan siapa yang tahu Abang Mala Ali? Semalam ada satu Allah ada mengingatkan balik warung selera jutawan. Yang letaknya dulu di Simpang Taman Jasa Pontian. Selera jutawan. Siapa pernah tahu boleh komen kat bawah. Siapa yang pernah makan kat warung selera jutawan tu? Siapa yang pernah makan dekat warung selera jutawan? Dan alhamdulillah kerana belief system itu, alhamdulillah 2020 bulan Februari Abang Mala Ali dapat capai jualan 1 juta. Memanglah orang lain kata, alah aku buat 1 juta 1 tahun je, aku buat jualan 1 juta setengah tahun je. Produk dia harga berapa? Modal dia berapa besar? Abang Mala Ali restart reformat bisnes ni dengan modal RM40. RM40 rolling secepatnya, habis kentang, habis tepung, beli lagi, buat, jual, beli lagi. Begitulah pusing dia. So konsisten buat benda tu. So belief system Abang Mala Ali percaya one day Abang Mala Ali akan dapat capai jualan 1 juta ringgit. Alhamdulillah. Jadi anda semua boleh buat. Sistem kena percaya pada diri sendiri. Belief system, sistem kepercayaan kita. Itu sangat penting. Sebab di dunia ini ada satu orang saja yang boleh membantu anda untuk merubah hidup. Siapa orang tu? Orang itu adalah diri anda sendiri. Jadi kalau belief system anda tak betul, anda rasa aku nak buat live ni ada orang tengok ke? Aku nak jual curry puff ni ada orang beli ke? Jadi last apa pun dia tak buat. Itu yang parahnya. Okey? Jadi sambil-sambil tu Abang Mala Ali mohon juga sebab kita santai-santai pada malam ini, Abang Mala Ali dah habiskan tadi topik tajuk pertama, mindset positif yang mana ada mindset pemikiran. Pertama ada positif, ada kreatif dan ada produktif. Seterusnya 3 elemen ini dia membentuk atau melahirkan belief system atau sistem kepercayaan yang betul yang mana kita yakin dengan diri kita. Biar orang lain kata kita tak boleh, tapi kita yakin yang kita boleh. Kan? Okey. Yes. Jadi ada 2 poin lagi Abang Mala Ali nak kongsikan ni. Dia ada 3 poin semuanya. So ada 2 poin lagi. Sambil tu Abang Mala Ali nak mohon izin nak minum sekejap. Haus. Okey, kita santai. Anda juga boleh minum. Sambil tu boleh share video ni. Kita ada lebih kurang setengah jam. Kita ada setengah jam lagi untuk kita berkongsi. Jadi kita ada setengah jam. Mohon untuk anda kongsikan live ini. So sekarang ada 30 orang lebih. Mohon teruskan share. Jadi ada yang nak tahu lagi atau ada yang nak bertanya, boleh silakan. Ini kita komunikasi dua hala. Anda boleh bertanya. Boleh nak soal, boleh soal, silakan. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah masih bertambah Abang Mala Ali hidupkan kipas. Panas kan? Aircon kurang sejuk. Okey. So alhamdulillah Allah izinkan. Pandu dah tua kan? Okey, dan share. Terima kasih Bandel Desa. Terima kasih bersama dengan Abang Mala Ali pada malam ni. Okey, so Abang Mala Ali nak teruskanlah pagi pada poin seterusnya. Tadi pertama
pemikiran, gaya pemikiran ataupun mindset sekarang ini. Yang bersama pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi komen, yang sudi share. Terima kasih banyak-banyak semua di atas kebaikan anda semua. Dan kita patut berterima kasih pada para penonton yang bersama. Kita patut berterima kasih pada PUJB ataupun Perbadanan Usahawan Johor Berhad yang mana telah memberikan kesempatan ini untuk Abang Mali Ali kongsikan dengan anda semua. Pengalaman Abang Mali Ali menjaja di tepi jalan. Dan kita patut berterima kasih kerana ini usaha kerajaan negeri nak bantu usahawan jalanan. Jadi teruskan share supaya ramai usahawan jalanan tahu bahawa jual di tepi jalan pun dia orang boleh buat sale juta-juta. Yang penting kena tahu cara. Kena tambah ilmu. Jadi Abang Mali Ali kongsikan bagaimana diri seseorang itu boleh dapat capai jualan. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta insya-Allah dengan izin Allah. Yang penting jati dirinya kena betul, kena kukuh, asasnya kena kukuh. Dan insya-Allah dengan poin-poin yang Abang Mali Ali kongsikan pada malam ini dapat memberi nilai tambah kepada anda untuk anda menjadi orang yang lebih banyak beri manfaat. Mungkin Allah tak bagi rezeki melalui harta benda, tapi Allah bagi rezeki melalui kesihatan. Mungkin anda boleh menolong ramai orang. Produk anda boleh menyebabkan orang lain hidup sihat. Jadi macam-macam perkhidmatan. Sekarang ini kita boleh buat perkhidmatan penghantaran. Kita boleh buat perkhidmatan apa sekarang? Kita boleh buat review produk. Nantikan Abang Mali Ali dalam review produk akhirat lepas ni insya-Allah. Yang mana bila belief system betul, insya-Allah kita akan dapat buat benda ni. Okay? So, ada yang bertanya tu, Muhammad Amir Rokas, yes, supporter Abang Mali Ali ni memang selalu share, selalu like, komen, posting dan juga live Abang Mali Ali. Dia bertanya ni, salam tuan, siapa mentor tuan jadi berjaya dalam bisnes tuan? Allahu Akbar. Mentor kita tak lain tak bukan yang utama Nabi Muhammad SAW. Itu mentor kita yang utama. Dalam perniagaan Abang Mali Ali, mentor utama adalah Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari. Okey. Dia adalah ikon usahawan yang Abang Mali Ali memang kagum dengan dia sebab beliau ini bukan sekadar berniaga tetapi banyak sumbangan beliau kepada masyarakat. Yang mana antaranya Yayasan Al-Bukhari. Banyak lagi lah kan kalau kita nak cerita tentang tu. Tapi memang kita tahu. Kalau kita tak cerita tentang pemberian atau sumbangan material yang dia berikan, cukuplah dengan dia membuka peluang pekerjaan kepada ramai orang di Malaysia. Bayangkan dengan gardenianya berapa ramai pekerja, syarikat-syarikat lain yang dipunyai oleh Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari, beribu pekerja. Orang boleh mencari rezeki melalui perniagaan beliau. Bagaimana beliau mula pun bukannya daripada kosong, bukan daripada berharta, beliau juga bermula daripada tak ada apa-apa. Jadi kita memang kena ada mentor. Dan selain Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari, saya ada ramai kawan-kawan yang lebih berjaya dan kawan-kawan ini memang baik dan kita selalu berhubung dan kita bertanya dengan mereka bagaimana kita nak berjaya. Dan hari ini Abang Mali Ali ada beberapa orang sifu juga yang banyak membantu dan mereka sifu yang humble, mereka yang sifu yang boleh bekerja sama, minta pandangan. Jadi mereka-mereka ini banyak membantu. Kena ada. Nak berjaya dalam bisnes, 3 benda wajib ada: ilmu, mentor, sistem. 3 benda kena ada. Ilmu, mentor, sistem. Boleh komen dekat bawah. Ilmu, mentor, sistem. Nak berjaya dalam bisnes, kena ada ilmu, kena ada mentor, kena ada sistem. 3 benda ni. Okay. Itu antara mentor utama Abang Mali Ali. Alright. Dr. Azizan juga mentor Abang Mali Ali. Najib Asadok juga mentor Abang Mali Ali. Banyak posting-posting dia yang Abang Mali Ali tengok. Padi Ghazali juga macam tu. Ramailah sifu-sifu kat luar sana. Sifu Jamal, FBX pun Abang Mali Ali ni ikut dia. So ramailah kita tengok. Dan paling penting kita kena ada mentor yang rapat
sempat dengan kita dan Abang Malali tak nak sebut dekat live malam ni. Mentor Abang Malali, dan insya-Allah Abang Malali akan tampil pada bulan 8 nanti dalam satu seminar berani bangkit berubah bulan 8 nanti bersama dengan beliau, Beast Transformer. Okey, beliau adalah mentor sejati Abang Malali, yang mana Abang Malali boleh tanya dengan beliau tentang bisnes yang Abang Malali nak buat, yang sedang buat dan yang telah buat. Kena bagi tahu dia, so nanti dia akan bagi idea. So memang perlu ada benda macam ni, tak boleh tak ada. Okey. So nantikan, nanti bulan 8 insya-Allah Abang Malali akan tag team. Apa ni? Aus. Okey. Bersama dengan mentor Abang Malali. Alright? Jadi rasanya menjawab tadi soalan tu. So macam mana nak bagi muka tebal bang menjaja jalanan ni, kadang-kadang saya segan nak panggil orang. Ni soalan yang baik. Yang ini betul. Siapa yang tak tanya Abang Malali soalan ni memang rugi weh. Sebab apa? Ada orang dia nak bagi tahu yang dia berniaga pun dia malu. Betul tak betul? Dia nak bagi tahu dia berniaga pun dia malu Dia tu kalau boleh kan dia nak panggil orang, bang sini bang beli karipap macam tu. Apa benda kan? Tak boleh. Orang tak beli, right? So buang malu tu. Okey, macam mana nak bagi muka tebal bang menjaja jalanan ni, kadang-kadang saya segan nak panggil orang. Okey, senang je. Ayat ni memang kasar, tapi ayat inilah yang menyebabkan Abang Malali berubah. Ayat ini memang kasar, tapi ayat inilah yang menyebabkan Abang Malali berubah. Okey, ayat dia apa? Abang Malali lagi malu tak ada duit. Abang Malali lagi malu anak Abang Malali nak makan KFC, Abang Malali tak boleh bagi. Abang Malali lagi malu tiap kali raya tak boleh nak belikan baju baru dekat isteri. Abang Malali lagi malu tak boleh bawa anak bini pergi jalan-jalan ke sana sini. Abang Malali lagi malu tak dapat bawa mak ayah pergi menunaikan haji. Balik rumah mak tak dapat nak bagi duit kocek. Itu Abang Malali lagi malu. Jadi, menjawab tak soalan Abang Malali? Sebenarnya malu ni kena letakkan tempat yang betul. Kalau malu itu tidak letakkan tempat yang betul, maka kita tidak akan melakukan sebarang perubahan. Buat je dulu. Abdul Aziz Mursidi, awak buat dulu 3 hari, awak pegang cakap saya, lagi malu tak ada duit. Awak pegang kata-kata itu. Walaupun kata-kata itu agak kasar, tapi kata-kata itulah yang telah merubah hidup Abang Malali. Dahsyat kan? Sebab kita ni kadang-kadang bila cakap lembut-lembut tak boleh dengar. Tapi bila punishment, cakap macam itu lah. Kita berubah. InsyaAllah. Jadi itu cara Abang Malali. Alright? So, Alhamdulillah Alhamdulillah dengan izinnya bertuah akak dapat ikuti dan bersama Abang Malali malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Maria. Jadi, itulah dia rezeki kan kita dapat bersama pada malam ni. Kita terima kasih. Terima kasih pada PUJB kat bawah tu, boleh komen, ramai-ramai boleh komen. Terima kasih PUJB menjemput Abang Malali, dan doakan lepas ni Abang Malali dapat banyak lagi orang untuk buat sharing sebab ini sharing dia sebenar. Abang Malali sebenarnya ada banyak tips bagaimana nak tarik pelanggan untuk membeli produk kita. Mungkin dia daripada rumah dia nak beli 1 biji je karipap, tapi bila sampai tempat Abang Malali jadi 5 biji atau jadi 10 biji. So ada cara dia, dan insya-Allah cara-cara tu Abang Malali akan kongsikan nanti dalam program-program yang Abang Malali akan kendalikan bersama dengan seorang coach yang memang banyak bantu Abang Malali. Nantikan bulan 8 nanti, okey? So malam ni Abang Malali nak kongsikan tip yang seterusnya adalah, yang kedua adalah energi. Orang yang bersemangat dia lebih mudah nak dapat rezeki. Orang bersemangat dia lebih mudah nak dapat rezeki. Semangat gunung berapi. Tak percaya, anda cuba buat. Apa bila pagi, apa tanda orang ada energi, apa tanda orang tak ada energi? Bila pagi. Bila pagi, apa tanda orang ada energi, apa tanda orang tak ada energi? Pagi kalau orang yang ada energi, dia sentiasa tersenyum, dia nampak orang, dia horn, dia angkat tangan, say hi, bagi salam. Tapi orang yang orang tak ada energi, macam mana? Muka longor je, toya je pergi kerja kan. Nampak?
Energi. Bila kita ada energi, insya-Allah rezeki lebih mudah nak masuk. Kalau orang berniaga lagi gila pula. Kan? Ah, Allahu Akbar. Thank you PJB. Yes, thank you. Ya, boleh Abang Ali jadi mentor Kak. Allah Akbar. Tinggi sangat tu Kak. Okey. Alright. So, kena ada energi. Bila ada energi, dia senang. Bila orang berniaga, contoh anda kalau pergi kedai makan, apa yang biasanya pelayan tu tadi buat? Apa yang dia buat? Biasanya dia akan datang kat kita, dia tanya nak order apa? Kan? Dia nak tanya nak order apa dengan muka sememe je kan? Yalah, kedai tak ada orang. Lepas tu ya, bila kita datang satu grup, okey, dia dengan tadi main handphone dah sedap apa, datang kat kita melayan acuh tak acuh. Okey, bagaimana perasaan anda? Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah anda datang ke kedai, belum sampai ke kedai, pelayan tadi dah menyambut kedatangan anda. Assalamualaikum bang, terima kasih bang datang support kedai kami bang. Silakan duduk bang. Boleh kami bantu abang nak makan apa hari ni? Di kedai kami hari ni ada macam-macam menu istimewa bang. Tapi yang paling utama adalah menu nasi ayam 18 rasa bang. Yang ni tak ada tempat lain bang. Sekarang abang nak order berapa bang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nampak? Semangat. Bayangkan situasi pertama tadi dengan muka sememe nak ambil order. Atau situasi kedua yang mana pelayan yang tadi cakap macam makan berteh jagung tak berhenti. Mana? Mesti situasi kedua betul tak betul? Jadi tu kena energi. Seriously, anda tak ada energi, rezeki pun takut weh. Anda tak ada energi, anda berniaga relax je macam itu. Orang datang masuk kedai, anda relax je. Tengok main handphone lagi kan. Orang datang kedai, anda sambut. Assalamualaikum bang. Terima kasih bang datang support kedai kami bang. Silakan masuk bang. Duduk sini bang. Boleh kami bantu abang ambil order. Jadi anda bayangkan perasaan anda. Sekiranya anda datang ke kedai itu, disambut dengan pelayan sebegini. Kan? Ada orang tak suka, yang tak suka lah. Tapi kita, Abang Malali dah buat. Okay, dah ada result. So, jadi Abang Malali kongsikan caranya bagaimana Abang Malali nak dapat jualan sejuta tu. Jadi rezeki dengan datang dengan semangat yang ada pada kita yang Allah datangkan. Sebab yang bagi semangat siapa? Yang bagi semangat adalah Allah. Kan? Jadi betul Kak Ramlah kata. Situasi kedua lah tadi yang pelayan datang dengan muka ceria, dengan semangat nak order. Kita pun baik-baik nak order semangkuk tom yum yang kata sedap tu jadi 2 mangkuk, 3 mangkuk, 4 mangkuk barangkali. Betul tak betul? Kan? Alright. Jadi kita kena semangat. Semangat gunung berapi. Kenapa kena semangat gunung berapi? Supaya kita boleh konsisten dalam tindakan kita. Okay? Kita boleh konsisten. Sebab bila kita tak semangat, kita buat hari ni, contohlah buat nasi ayam dapat jual 30 bungkus. Besok dapat 20 bungkus. Lusa 10 bungkus. Agak-agak down ke tak down? Tapi bila anda ada mindset yang positif tadi, belief system anda betul, insya-Allah energi anda juga sentiasa meluap-luap bak lava gunung berapi. Ini penting tuan-tuan. Penting. Memang penting. Semangat gunung berapi. Kalau anda tak bersemangat, anda buat apa pun tak jadi. Okey? Jadi itu dia. Semangat gunung berapi. Itu dia. Sebab semangat ni dia sebenarnya semangat ini sifu saya pesan, dia kata kejayaan sebenar seseorang adalah memenangi pertarungan dengan diri sendiri setiap hari. Dia macam mana tahu? Dia pagi kita bangun kita rasa malas. Kita lag dulu kan. Besoklah baru buat, lusalah baru buat kan. Nanti dululah. Alah lag dulu. Macam mana? Nak berjaya? Tak boleh kan? Jadi dia kena semangat. Bila bangun pagi terus nak buat yang lebih baik. Nak buat walaupun sebesar zarah tapi ia lebih baik daripada semalam, itu adalah satu kejayaan. Dan itu semua dengan semangat. Kalau kita tak ada semangat nak jadi lebih baik, maka kita akan tetap buat perkara yang sama. Walaupun kita dah tahu kesudahannya bagaimana. Okey? Jadi kita kena ada energi.
Alright, so kita ada lebih kurang dalam 11 atau 12 minit lagi. So Abang Mali pergi pada poin yang ketiga, yang mana yang ketiga adalah tindakan. Okey, poin yang ketiga adalah tindakan. Okey. Baik macam mana pun perancangan, tapi kalau tak disertakan dengan tindakan, takkan jadi apa-apa. Seriously, tak akan jadi apa-apa. Dengan tindakan je kita dapat ubah keadaan. Daripada susah kepada senang. Daripada sikit kepada banyak. Daripada miskin kepada kaya, insyaAllah. Jadi, kita kena buatlah action kita. Kita tengok action orang ni, dia kerja 3 jam je. Tapi orang lain kerja 18 jam. Orang tu dia nak apa? Berniaga kena hujan, tak nak. Kan? Duit nak tapi kena hujan tak nak. Jadi macam mana? Action dia. Bila kata contohnya ada pertandingan memancing. Contoh Abang Malali dulu pertandingan memancing. Bila dengar je ada pertandingan memancing, masa tu memang melonjat weh. Meloncat. Meloncat ni melompat dah orang Johor cakap. Melompat. Okey. So apa? Gembira. Ramai orang berkumpul kat sana. Ada ribuan orang berkumpul kat sana. So senang Abang Malali nak jual karipap. Nampak? Jadi Abang Malali ambil tindakan untuk Abang Malali buat dan akhirnya siapa buat dia dapat manjada wajada. Tepat Arab kata. Siapa berusaha dia berjaya. Dan dalam action tu anda nak capai jualan 1 juta, anda kena fokus. Okey, anda kena fokus. Sebab apa? 4 tahun Abang Malali memang fokus full time menjaja karipap di tepi jalan. Walaupun harga RM1, tapi Abang Malali buat 4 tahun. So konsisten, alhamdulillah dapat capai. Fokus dan juga konsisten. Okey? Fokus dan juga konsisten. So kepada anda semua, dalam kita nak buat sesuatu, pastikan tindakan itu kena fokus. Okey? Kena fokus. Susah ke senang, miskin ke kaya? Yes. Kena. Itu pilihan kita. Betul. Ada yang komen tu. Allah Akbar. Cepatnya masa. Macam tak puas dengan ilmu Abang Ali-Ali. Allah Akbar. Allah Akbar. Dah nak habis masa. Betul tu. It's okay. Never mind. Lepas ni boleh follow Facebook Abang Mali Ali. InsyaAllah banyak lagi Abang Mali Ali akan kongsikan pengalaman-pengalaman Abang Mali Ali. Ilmu-ilmu yang tak seberapa. Mungkin ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana yang lebih berjaya kan. Jadi mereka semua berjaya kerana apa? Action mereka, action orang berjaya. Tindakan mereka, tindakan orang berjaya. Nak buat live pun tak boleh, nak buat live pun malu, nak buat live pun segan, macam mana nak berjaya? Kan? Nak suruh jual karipap pun malu. Ini kita cuba macam inilah, kita cuba fikirkan bagaimana perompak tu dia boleh buat keputusan untuk merompak. Sedangkan risikonya adalah mati. Dan kita pula, kita jual karipap je, apa nak malu? Tak ada apa nak malu pun. Jangan malu. Dulu ni Abang Malali dapati rakan-rakan Abang Malali, rakan-rakan Abang Malali dekat luar sana yang dulu kerja, sekarang ni lepas PKP dia orang pun berniaga weh. Ada kawan Abang Malali, timbalan pengarah pun mula berniaga weh. Dan Abang Malali, ejen Abang Malali ada jutawan tahu tak? Dah capai jutawan dah. Dah banyak harta dia sana sini dah. Pun jual epok-epok JDT. Apa masalah? Nanti jangan malu. Niaga jangan malu. Jangan malu. Rasa nak jual karipap juga, silakan jual. Boleh follow je Abang Mali Ali di Facebook Abang Mali Ali. Type je ABAM jarak ALEALE. Okey. Dan Abang Mali Ali dapat nama Abang Mali Ali tu gara-gara nyanyikan lagu epok-epok JDT Ali-Ali tadi. Dan sekarang dah ada basking, lagu dalam basking. Boleh pergi YouTube channel Abang Mali Ali juga. Okey. Jadi Facebook Abang Mali Ali. Jadi itulah dia serba sedikit. Kita ada masa kurang lebih 7 minit lagi. Kita akan habiskan ngam-ngam 10 suku, okey? Kita ada 7 minit, mungkin ada yang nak bertanya. Ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Jadi tadi Abang Malali, sambil tu Abang Malali nak buat penggulungan sedikit, okey? Jadi yang pertama tadi Abang Malali bagikan, Abang Malali bagi 3 tips kat sini malam ni. Yang pertama adalah mindset. Keduanya energy, ketiganya action. So di dalam ketiga-tiga elemen tersebut, tiga-tiga tips tersebut,
kena ada pada kita. Tak kisah kita berniaga apa pun, jual karipap ke, jual apa ke, tak mesti kena ada benda ni. Mesti kena ada. Sebenarnya dalam action ni tadi pula, dalam apa yang Abang Malali bentangkan tadi, sebenarnya ada satu lagi formula, iaitu formula ABC. Formula ABC yang mana membezakan orang berjaya dengan orang gagal. Jadi nak tahu cerita selanjutnya boleh follow FB Abang Ali Ali, insyaAllah. Alright? Jom join ejen kami. Yes. Dekat ejen ni. Thank you Abang Malali, ilmu sangat berguna. Allah Akbar. Terima kasih semua. Jadi di kesempatan yang ada ni, okey, Abang Malali mohon maaf sekiranya sepanjang Abang Malali berkongsi pada malam ini terdapat kesilapan, terlanjur kata, terkasar bicara. Kepada semua Abang Malali mohon maaf banyak-banyak, dan Abang Malali bukan niat untuk nak menunjuk pada anda semua, tidak, jauh sekali tidak. Sebab Abang Malali mula daripada tak ada apa-apa. Abang Malali boleh ikuti Facebook Abang Malali nak tahu kisah Abang Malali. Abang Malali mula dengan modal RM40 untuk capai jualan 1 juta. Okay, mula daripada apa yang ada. Pengalaman Abang Malali kereta terbakar dan banyak lagi cerita lah nak cerita. Kereta terbakar tengah jalan, tapi bukan bakar besar gitulah. Dia coil dia terbakar, so kereta berhenti tepi jalan. Waktu tu nak hantar karipap. Macam-macam lah pengalaman Jadi nak Abang Malali lalui semua tu, dan Abang Malali ada satu pengalaman yang tak ramai orang lalui, Abang Malali dah lalui, alhamdulillah, Allah izinkan. Dan kerana cabaran itu, Abang Malali jadikan sebagai satu pembakar semangat untuk Abang Malali bertindak, berani bangkit berubah. Berani bangkit berubah. Jadi kalau anda nak tahu cerita Abang Malali selanjutnya, follow je Facebook Abang Malali, yang mana Allah Akbar. Tengok tu ramai yang komen. Ya Allah, masing-masing doakan Abang Malali berjaya di Rizda Beach Challenge. Dan untuk itu, selain daripada mohon ampun dan maaf pada semua, doa restu kalian Abang Malali pohonkan agar mendoakan Abang Malali berjaya dalam pertandingan Rizda Beach Challenge 2020 di Kelantan bermula 8 hingga 10 Julai nanti. Yang mana hadiah yang ditawarkan adalah RM50,000 dalam bentuk grant. Jadi, insyaAllah dengan usaha ini nanti akan beroleh kejayaan, dan Abang Malali dapat capai apa yang Abang Malali nak capai. Buka peluang pada rakan-rakan kat luar sana untuk bekerja, untuk jadi ejen, untuk jadi stokis Abang Malali. Nak join Abang Malali punya kabut sale, tim gerila Abang Malali. Jom, ramai-ramai sama-sama kita bantu kawan-kawan kita kat luar sana. Kita sama-sama memartabatkan ekonomi diri, keluarga dan ummah. Jadi yes, Abang boleh ya. Terima kasih semua. Jadi masa yang ada ni ada lebih kurang 3 minit. Abang Malali nak tengok komen ni, dan nanti Abang Malali kita buat penutup. Okey? Kita nak tengok dulu komen. Kalau ada yang bertanya, 1-2 minit kita boleh manfaatkan. Okey, terima kasih. InsyaAllah Abang Malali boleh. Yes, terima kasih semua. Berani bangkit berubah. Ahmad Arifin juga komen. Sahabat saya ni, sahabat lama. Terima kasih semua. Nampak ramai malam ni. Ada juga kawan-kawan baru yang sudi menonton live pada malam ini. Juga kita berterima kasih. Sangat-sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor. Terutamanya melalui Perbadanan Usahawan Johor Berhad yang sudi menjemput Abang Malali untuk berkongsi pada malam ini. Berkongsi sedikit pengalaman. Bukan untuk menunjuk pandai. Sekadar ingin membantu rakan-rakan usahawan jalanan di luar sana untuk berani bangkit berubah. Jadi kepada anda semua, okey, sebelum Abang Malali tinggalkan, macam biasa Abang Malali mestilah ada kata-kata bukan kata-kata terakhir. Kata-kata penutup. Sebagaimana biasa kan? Mestilah. Betul tak? Okey. Jadi kepada anda semua, diharapkan dengan perkongsian Abang Malali tadi, sedikit sebanyak dapat membantu anda dan menjadikan inspirasi kepada anda. Dan sekali lagi Abang Malali maklumkan, Abang Malali bukanlah hebat mana, tidak ada apa-apa pun yang lebih. Abang Malali sama juga macam anda. Abang Malali bermula daripada susah. Abang Malali, kalau orang lain kata susah, Abang Malali kata
Setiap orang ada ujiannya masing-masing. Kita tak perlu banding-bandingkan kesusahan orang lain, kesenangan orang lain. Setiap orang ada bahagiannya masing-masing. Yang paling penting kalau kita diuji dengan kesusahan, kita perlu berani bangkit, berubah dan kita tidak sekali-kali berputus asa. Kerana seburuk-buruk kegagalan adalah orang yang berputus asa. Jadi kepada anda semua, mudah-mudahan dapat ambil iktibar ini dan Abang Malali mohon maaf sekali lagi dan tidak lain untuk anda semua, Abang Malali mendoakan agar anda semua, terutama kita semua yang menonton pada malam ini dan juga semua pengikut-pengikut setia laman Facebook Perbadanan Usahawan Johor Berhad dan juga pengikut setia Abang Malali sentiasa dikurniakan dengan lindungan, kasih sayang, rahmat dan petunjuk Allah, sentiasa dikurniakan dengan rezeki yang melimpah ruah, yang halal dan diberkati serta diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Jadi kepada anda semua, ingatlah hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, pastikan lusa adalah kemenangan. Jadi kepada anda semua, insya-Allah kita akan jumpa dalam live-live yang akan datang, okey? Dan pastikan terus menyokong Facebook Perbadanan Usahawan Johor Perbadanan Usahawan Johor Berhad. Dah nak habis ni dia jadi macam nervous pula. Dia sebenarnya excited nak kongsi ni. Sebab masa pun dah habis kan. Jadi ngam-ngam 10 suku malam. Jadi tak penting siapa kita dulu. Yang lebih penting siapa kita akan datang. InsyaAllah jumpa anda di Angkasa Kejayaan Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.